Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu faradudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه أحمد. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ni. Kita dapat menyambung sedikit lagi mudzakarah dengan kitab yang kita gunakan, Asas Aqidah Islam. Baik, setelah perbincangan kita pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan berkeyakinan dengan ilmu, kita bicarakan tentang 4 jenis golongan orang berkenaan dengan ilmu. Ada yang dipanggil sebagai orang jahil, orang yang syak, orang yang zon, orang yang waham. Dan kita pun telah bincangkan perkara tersebut secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Maka hari ini kita sambung perbincangan kita tentang Islam, iman dan amal. Baik, dalam perbincangan pada hari ini antara Islam, iman dan amal, kaitan 3 perkara ni. Baik, dalam sepotong ayat Al-Quran, bila orang-orang Arab Badawi datang menyatakan amanna, kami telah beriman, baginda Nabi SAW menyatakan bahawa kamu masih belum beriman. Tapi Nabi suruh perbetul perkataan mereka dengan mengatakan aslamna, kami telah menerima Islam. Katakanlah kamu telah menerima Islam. Baik, perbincangan ni bulan lalu, pertemuan yang lalu kita tengok sikit apakah Islam dan iman ini mutaghayyir, berbeza. Berbezakah satu orang beriman dan juga satu orang Muslim? Mukmin Muslim ni lain kah? Atau satu kah? Baik, kesudahan perbincangan yang panjang, para ulama menyatakan mukmin dan Muslim itu sama. Tapi kalau kita tengok dalam ayat tersebut, Nabi sebut bahawa mereka baru beriman dan belum menjadi Muslim yang sejati. Walamma, Nabi kata walamma, belum masuk lagi. Yadkhulul iman, belum masuk lagi iman betul-betul dalam hati kamu. Baik, Islam, iman dan amal ni, kata pengarang rahimallahu ta'ala, Islam adalah satu agama, din Allah yang lengkap, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di dalamnya mengandungi iman dan amal. Mengandungi iman dan amal. Iman adalah sebagai tunjang atau tapak yang kuat yang boleh ditegakkan segala syariat Islam di atasnya. Manakala amal pula ialah kerja-kerja yang hasil daripada iman itu. Tegasnya iman dan amal tidak boleh dipisahkan daripada seseorang dan tidaklah sempurna bila ada salah satunya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menghubung kaitkan iman dan amal. Baik. Pengarang mengatakan bahawa iman dan amal ni sebenarnya kita tak boleh mengasingkannya. Baik, mula iman tu apa dia? Iman. Dari segi bahasa, iman itu laghatan fahuwa mutlaqut tasdiq. Dari segi bahasa, iman itu semata-mata adalah tasdiq, membenarkan. Saya beriman bermakna saya membenarkan. Aku beriman dengan perkara-perkara ni bermakna asal dia adalah membenarkan. Macam mana dihikayatkan perkataan ikhwatu Yusuf, adik-beradik Yusuf alaihi salam. Perkataan mereka kepada bapa mereka Yaqub alaihi salam. Bila mereka ni buat satu kes yang kita tahu, mereka telah menangkap Yusuf alaihi salam, lempak ke dalam satu telaga buta, pergi buta. Lepas tu depa kes cemburu. Depa bawa satu pakaian Yusuf alaihi salam, depa bubuh darah binatang. Lepas tu depa pergi jumpa ayah depa, depa kata bahawa Yusuf alaihi salam telah dimakan serigala. Kami tengah duk main, tiba-tiba serigala mai tokak Yusuf alaihi salam seorang. Baik. Ketika tu bila depa cerita, depa dah tahu bapa depa tak percaya, apa mereka kata? Wa ma anta bimu'minin lana. Ni kami nak cerita ni, walaupun kami cerita macam mana pun, wa ma anta bimu'minin lana. Bukanlah kamu ini orang yang akan mempercayai kami. Mukmin dalam ayat tu sebut mukmin juga. Mukmin di situ adalah dari segi bahasa. Musaddiqin. Kamu ni takkan membenarkan apa yang kami bagi tahu. Jadi asalnya iman dari segi bahasa membenarkan. Membenarkan sesuatu maklumat. Maka itu adalah iman. Antaranya dalam surah Ali Imran ayat 73. Allah hikayatkan penggunaan kalimah iman ni digunakan dengan makna semata-mata membenarkan. Dalam surah Ali Imran ayat 73, Allah hikayatkan perkataan orang Yahudi cakap antara satu sama lain dengan mereka. Apa kata mereka? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kamu tu'minu. Ayat tu sebut tu'minu juga. Apa maksud tu'minu dalam ayat tu? Jangan kamu berimankah? Tak. Wala tusaddiku. Jangan kamu membenarkan, melainkan siapa yang ikut agama kamu. Mereka cakap antara mereka kata jangan percaya. Jangan kamu benarkan, melainkan siapa yang ikut agama kamu. Jadi dari segi bahasa iman bermakna membenarkan. Baik, dari segi syarak hukum. Dari segi syarak iman itu at-tasdiq bijami'i ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bil darurah. At-tasdiq iaitu membenarkan dengan apa yang telah dibawa datang, dengan apa yang telah dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya, daripada apa-apa yang diketahui dari segi agama bil darurah. Mimma ulima minad din bid-darurah, benda yang asas dalam agama. Membenarkan. At-tasdiq, membenarkan apa saja yang Nabi bawa datang. Jadi kalau ada satu orang dia kata saya Nabi bawa datang semua, bukan tak percaya, tapi ada setengah-setengah benda tu saya ada doubt lah.
Jami' di sini sebut, dia kalau ada doubt, makna ada sikit yang dia tak percaya, dia bukan mukmin. Dia kena mempercayai keseluruhan yang Nabi SAW bawa datang. Ta'rif ini didatangkan oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan tasdik? Membenarkan apa saja yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Membenarkan dengan hati dia dan dia mentaatinya. Dia kata, saya tak apalah, Nabi bagi tahu tu betul lah, tapi saya ni tak selesa lah, ataupun tak rasa macam tak kena lah dengan Nabi bagi tahu. Ini problem dalam iman. Hari ni penyakit ni lah yang telah berlaku. Iman kalau kita nak terjemahkan ke bahasa Melayu, kita boleh katalah kepercayaan, keyakinan. Membenarkan semata-mata adalah dari segi bahasa. Tapi bila kita letak dari segi istilah, terutama istilah syara' ilmu tauhid, iman itu adalah membenar apa-apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang mesti diketahui tentang agama. Benda yang tak boleh dibagi uzur. Apa yang Nabi bawa datang tentang perkara agama yang asas, basic sangatlah. Maklum bil darurah ni, benda yang basic sangat. Mayang awak buat tu, tahu lah saya. Jam kan? Sampai yang tu pun tak tahu. Allah Ta'ala ada. Saya pun, macam ni cerita macam bulan lalu lah. Saya pun duk dengar banyak sangat perbincangan ni, jadi macam keliru, macam rasa macam ada ke dia? Dia mai lagu tu. Yang ni problem dalam iman. Dia mesti membenarkan apa yang Nabi bawa datang. Baik, selepas tu dia akan ada perbincangan panjang yang Nabi bawa datang dengan kefahaman yang betul pula. Faham betul ni satu tajuk yang lain kita akan bincang. Ada orang dakwa Nabi kata macam ni. Depa ni mana mai kata-kata macam lain pula. Yang tu kita akan tengok nanti. Baik, kemudian bila kita cerita tentang iman, kita sebutkan tadi tasdiq. Untuk menjadikan iman ini yang ada di dalam hati kita ni, membenarkan apa yang Allah Ta'ala bawa datang, kita kata ada dalam hati kita ni. Baik, macam mana kita nak menyaksikan kepada orang lain kita ni sebagai orang beriman? Satu orang dia terima Allah. Tajuk ni kita bincang hari tu dah. Dia terima Allah dalam hati. Tapi di luar ni kat siapa pun dia tak pernah bagi tahu. Saya hati ya hati. Geng hati. Geng hati-hati. Dia tak pernah cerita siapa. Tapi nampak dia macam orang beriman. Tapi dia tak pernah bagi tahu siapa, tak pernah ucap pun dan tak pernah nampak pun. Tahu kata dia bukan Islam, tapi nampak macam ada sikit-sikit tanda. Kita tak pernah dengar dia ikrar kata dia Muslim. Kalimah syahadah kita tak tahu. Macam mana keadaan dia? Maka di sinilah keperluan, maka iman itu memerlukan kepada nutuk, mengucapkan dua kalimah syahadah. Macam mana satu orang ni nak dilayan sebagai Muslim, bermuamalah dengan satu orang sebagai Muslim, bila kita melihat atau mendengar daripada dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Dah beranak-beranak daripada anak Ahmad dengan Ruqayyah, Muslim lah. Jangan pergi tata pula ni aku tak dengar hang cakap tu dua kalimah syahadah. Lah jam lah kan. Dia kalau dah dilahirkan daripada ibu bapa Muslim, Muslim lah. Jangan kita pula problem pasal yang ni kan. Nampak macam kita rasa macam lucu, tapi saya dah jumpa orang macam tu. Dia tanya, dah apa, siapa jadi saksi? Siapa jadi saksi ustaz ucap dua kalimah syahadah? Dia tak serang orang biasa-biasa, terus dia pergi ke atas. Saya kata dalam sembahyang dia ucap dah banyak, daripada dalam program pun dia ucap dah, tak perlu, tapi syarat dia pun tak perlu saya seorang Muslim, ayah saya pun Muslim. Dah. Nama dia apa? Nama apa? Kalimah tu kalimah apa? Syahadah. Siapa saksi? Apa itulah ni nak buat macam mana saya kata? Kita kena cari orang jadi saksi.
Saya pun kata tak mau pening-pening lah. Hantar jadi saksi lah. Tak boleh. Saya tak capai makam tu lagi. Alah, jam lah. Main makam ni jam lah. Kita pun tahu lah, pening lah. Habis itu siapa nak jadi saksi? Dia ada satu orang yang boleh jadi saksi. Siapa dia? Guru dia kena jadi saksi. Dia duduk tanpa hang. Dia duduk di Pahang dan dia yang boleh jadi saksi. Kena pergi kat dia ucap 2 kalimah syahadah. Baru kita jadi Muslim. Saya kata pening lah. Kalau orang duduk Zimbabwe tu macam mana nak hubungi dia? Tak Muslim habis ha? Dia kata yang tu saya tak tahu. Tapi yang saya tahu dia kena jadi saksi untuk kita. Sahabat dulu jadi saksi, Nabi jadi saksi. Jadi setiap zaman dia ada satu orang lah. So kata teruk lah macam tu. Kurang-kurang sebelah, jiran sebelah pun tak boleh. Filipina pun tak lepas. Thailand pun tak lepas. Habis tak Muslim habis. Dia kata, yang tu saya tak tahu. Ayat dia memang selalu geng-geng macam ni. Dia, yang tu saya tak tahu, saya tak faham, saya tak boleh jelas. Yang ni makam tinggi, guru saya boleh terang. Nak tahu belajar lagi. Kunci dia. Ayat dia semua lebih kurang formal. Macam ni kan. Susah nak terang, ustaz tak boleh faham, ilmu ni tinggi. Okay. Ini masalah. Yang ni problem. Orang macam ni hidup. Ni bukan saya duk cerita di Zimbabwe ni. Penang duk cerita ni. Di Pulau Pinang ni duk cerita. Jadi ini kekeliruan. Kalau satu orang dilahirkan sebagai Muslim, dia Muslim. Bulan lalu kita cerita kullu mauludin. Hadis tu panjang, kita hurai dah. Kan, kullu mauludin. Setiap anak dilahirkan alal fitrah. Dia ni atas fitrah Islam. Melainkan kedua ibu bapaknya lah yang yumajjisanihi, yang menjadikan dia Majusi dan Yahudi. Yuwahidani. Kan dah habis dah perbincangan tu, kita tak mau ulang. Baik, kita masuk dengan perbincangan kita. Jadi satu orang kita nak melayan dia sebagai Muslim, mestilah kita, kalau dia masih belum Muslim, mestilah kita mendapatkan kalimah syahadah. An-nutuq. Dia mesti ucap 2 kalimah syahadah. Islam simple ya. Satu orang mai kat kita. Dia mai, pakcik, saya ni nak masuk Islam. Contoh. Tapi saya kita ceritalah prosedur dulu. Dia mai, dia kata dia masuk Islam. Tu kita kata ada siapa paksa, tak ada siapa paksa. Saya dengan sukarela nak masuk Islam. Dah tak apalah, kita pergi Jabatan Agama dulu. Dah. Saya nak ucap kalimah syahadah ni. Kita pula kata, jangan. Kita pergi jabat agama. Dia kata kalau saya mati kena langgar kereta sekejap lagi. Kita kata lemak. Janganlah kena langgar kereta apa. Anak kereta aku lah. Janganlah jam pada tu. Dan ni dia kata saya nak ucap 2 kalimah syahadah. Sebaiknya memanglah kita berhati-hati. Sekejap kita cerita sebab apa. Tapi katalah dia dah ucap depan kita. Lani saya ucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Apa jadi? Muslim. Dia tak mandi lagi macam mana? Hadai mau. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, settle dia Muslim. Mati sebagai Muslim. Dosa dalam Allah ampun. Muslim ada. Dalam satu peperangan, satu orang sahabat perang sebelah musuh. Lepas tu dia terima Islam di tengah peperangan. Dia serang lawan balik. Lepas tu mati dia dapat kalimah syahadah. Mati dapat syahid. Jadi Islam ni memanglah simple lagu tu, tapi bila satu orang nak menerima Islam, ini sudut yang lain kita perlu juga berhati-hati. Kita bawa ke pihak berautoriti. Sebab apa? Sebab kita tak boleh terlalu simple sangat kita terima, dia pun tak faham apa benda, kita pun tak dan bagi kepada dia sedikit penerangan. Saat dia terima, lepas tu dia buat tarik handbrake, dia kata saya tak jadi lah, saya tak jadi. Yang ni bukan beli motor boleh jadi tak jadi. Kalau dia dah keluar balik, dia akan jadi murtad. Jadi dia punya kesan tu besar. Jadi kerana tu memanglah kita teruja satu orang nak masuk Islam, tapi baik kita bawa ke pihak berautoriti supaya kita akan teliti. Kalau sampai di sana, mereka akan tanya dia sendiri sikit, mereka akan counselling dia sikit, tanya pada dia tentang kesungguhan dia, jelaskan tentang makna, bagi mukadimah. Bukan kita kata nak bagi complicated sangat. Kan ada pula orang dia kata tidak,
Apa susah kan nak bagi complicated sangat benda ni, bagi rumit, merumitkan kan. Ucap kalimah sudah. Memanglah hang cakap tu senang, lepas tu hang nak belah pergi mana dah kan. Lepas tu siapa nak bimbing dia? Tidak jadi asam bimbing ni kan. Dah Islam dah. Tengok duk ada kat duk ni apa? Saya dah janji dia dah Islam. Dia bukan cerita lagu tu kan. Jadi kerana tu tanggungjawab setelah satu orang tu kita mengislamkan dia pun penting. Sebab tu kita kata kita berhati-hati, tapi taklah kita bagi jadi rumit sangat. Jangan bagi rumit sangat sampai kawan tu jadi lemah. Susah tu nak masuk Islam. Payahlah ambil Islam semua. Janganlah bagi jadi macam tu. Kita ambil tanggungjawab dia. Satu orang dapat Islam, ganjaran dia besar. Li an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin ni'am. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, satu orang dapat Islam melalui kamu, mendapat hidayat melalui kamu, lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah zaman Nabi ni adalah kenderaan paling mewah. Mana ganjarannya sangat besar. Satu orang terima Islam. Kita punya Islam tu ada kategori kapal Islam. Kan? Islam lah kan. Tapi Islam suam-suam. Dia kira terima Islam, lepas tu dia bersungguh-sungguh beramal dengan Islam. Dengan dia beramal kepada Islam, dia ajak pula begitu ramai orang masuk Islam. Kita menjadi sebab bagi dia masuk Islam. Semua amalan yang dia buat tu masuk buku kita. Dia macam ceti kok. Kita kira mola lah. Macam MLM. Kita kira mola lah. Lepas tu berapa banyak amalan dia buat, tetap akan masuk dalam buku catatan amalan kita. Yang tu besar dia. Saya di Sarawak bersama dengan beberapa orang sahabat dalam satu safar dakwah. Keliling saya tu ada dekat 5 orang. Masa mula kita pun duk tengok apa dia ni Islam dengan dia punya apa tatu rimau, satu orang tatu naga kan. Tapi tengok amal ibadat dahsyat, hebat. Semangat dia ni nak jumpa, bukan takut orang Islam ya, bukan Islam pun dia nak jumpa. Lepas dah berapa lama nak dekat berapa lama dah bersama dengan mereka baru tahu kata yang keliling kita tu semua mualaf, baru terima Islam. Mereka ni bila dapat Islam dia jadi tak sabar. Malam jadi tidur tak lena. Dia bersungguh-sungguh. Dalam tahajud dia punya doa menangis-nangis tak isa-isa ni. Itu rasa malu tu. Kita jadi ustaz mengajak tauhid kan, tapi tak ada kecemburuan, ghirah pada iman, pada tauhid, pada orang lain ni macam ada kat depa. Malam ni dia menangis untuk hidayat orang lain ni, sungguh-sungguh. Yang ni bukan dengar cerita, yang ni tengok realnya. Kita bersama dengan mereka. Dia punya tengok orang lain, pandangan dia tengok orang lain macam mana ustaz, kalau depa ni mati tanpa Islam ustaz, masuk neraka ustaz. Ada salah seorang tu dia pernah menjadi salah seorang padri pun di kawasan pendalaman, penolong padri di kawasan pendalaman. Dia cukup semangat. Tu kita cerita tentang, nak cerita tentang kalimah tadi kan. Dia panjang lah pula kan. Nak cerita tentang nilai. Jadi baik, satu orang dia dapat ucapkan 2 kalimah syahadah di dulu dia, di dunia dia, maka dia akan diuruskan sebagai muslim. Dalam muamalah dengan dia, kita akan menjalankan hukum-hukum Islam kepada dia, berakad nikah, salat, menyembelih binatang, kalau dia sembelih binatang kita boleh makan, pengurusan mayat dia meninggal dunia, kita tanam dia, kita mandikan dia, semua pengurusan jenazah sebagai muslim. Baik, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu dia main masjid, nikah. Lepas tu ayat tu lah dia punya rape, tak singgah-singgah dah main masjid. Kenal dia ni, dulu dia mengucap syahadah dengan kata dia jabat agama, dia main kenal dia main masjid, akad nikah. Lepas tu ayat pada akad nikah tu lah dia hilang pergi mana. Kita pun ingat mana kau dah pindah. Tahu-tahu meninggal dah. Ini meninggal. Tak pernah jejak masjid. Mayang pun tak ada, apa yang pun tak ada.
Zakat pun tak bayang. Apa bala betul tak? Atas nama lah kita kata Islam, atas nama. Baik. Dari segi akidah, macam mana kita nak hukum orang macam ni? Nak hukum apa? Hukum pancung. nak hukum apa dia ni? Muslim ke tak Muslim? Ha? Dia ucap sadar. Siap main masjid ni. Ha? Selalu nah? Okay. Bang kita dah kata dia Muslim. Baik, dia adalah Muslim. Urusan kita dia dengan dia di dunia ni, kita akan berurusan sebagai Muslim. Jangan kita berkata kapiak pula, kan? Sebab syarat tadi kita kata Islam, pertama dia membenarkan di dalam hati. Dia adalah Muslim di akhirat. Tapi bila dia dah ucap dua kalimah syahadah di dunia, dia adalah Muslim dunia dan akhirat. Baik. Amalan, maka amalan soleh ini adalah pelengkap. Dia tak semayang, dia tak buat amal, tak buat apa bala pun, maka dia akan menjadi seorang yang fasik kerana meninggalkan amalan. Tapi Muslim ke tak dia? Dia adalah orang Muslim. Dia tetap digelar sebagai Muslim. Baik. Iman dan amal adalah dua perkara yang saling berhubung antara satu sama lain. Dua-dua perkara ni sangat penting. Untuk melayakkan satu orang hidup di dunia ni dapat janji Allah, tak cukup dia beriman semata-mata. Dia mesti kena ada amalan soleh. Tak ada amalan soleh semata-mata dia beriman, maka wa'ad, janji-janji Allah Ta'ala di dalam Quran yang berkaitan dengan amal soleh dia tak dapat. Di dunia pun dia tak dapat, lebih lagi lah di akhirat nanti. Cuma dia sebagai seorang Muslim, kesudahan dia apa dia? Kesudahan dia akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Apa Ustaz? Duduk nama yang Islam, bunuh, ya, apa kes segala bala punya dosa ni dia buat. Tak ada baki lah. Bunuh tak mana? Berapa ramai? 99 orang. Apa lagu tu yang kritikal? Tapi Muslim lah. Di sini kita bukan gunakan emosi, kan? Dia bunuh tu siapa? Keturunan dia habis. Dia pergi cari seorang-seorang adik-beradik dia semua dia bunuh. Ui, nampak memang teruk tu ya, kan? Mak dia bunuh, ayah dia bunuh, tok dia bunuh, nenek dia bunuh. Tak mana adik-beradik dia, keturunan dia ada sampai ke Johor dia pergi cari, pergi bunuh. Macam mana dia ni? Takkan nak masuk syurga kot. Dia ni mau muka neraka. Jangan bagi can dia syurga. Dia pula hukum kan. Macam mana? Dia adalah fasik. Dia akan dihukum dengan dosa yang dia lakukan. Tapi kesudahan dia, kerana dia menerima Islam, dia ada mempunyai syarat kelayakan untuk masuk syurga. Dia akan dihukum dalam neraka Allah Ta'ala kerana dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi kesudahan dia di mana? Kesudahan dia adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata kenapa? Kerana dia menerima Islam. Sebab tu Islam penting. Baik, tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan antara iman dan amal di dalam Quran, surah Baqarah ayat 25. Qala ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, dan berilah basyiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan yang mengerjakan amalan-amalan saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahawa sesungguhnya bagi mereka itu beberapa syurga yang berlari anak-anak sungai di bawahnya. Allah akan beri jannat, syurga-syurga yang akan mengalir di bawah syurga tersebut anak-anak sungai. Allah kaitkan iman dan amal. Allah kata bagi berita gembira kepada mereka Muhammad bahawa mereka akan masuk syurga. Iman dan amal saleh. Baik. Lagi dalam surah Maryam Allah Ta'ala menyebut, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul aliyil azim. Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
Allah akan menjadikan perasaan kasih sayang orang ramai terhadap mereka itu di dunia. Wudda. Baik, yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Ta'ala menyebut, sesiapa yang mengerjakan amalan salih min dzakarin aw untha, dari lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan ia tetap beriman, falanuhyiyannahu, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dengan menikmati kebahagiaan di dunia ini, dan kami akan membalas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah kaitkan iman dan amal soleh. Muka surat 35 ayat kedua tu. Allah kaitkan iman dan amal soleh. Allah sebut man amila salihan. Apa maksud amal salih? Amal salih adalah muwafiqan lisyar'i. Amalan salih, amalan sesuatu amalan itu dikatakan sebagai salih, kata para ulama mufassir dalam tafsir Al-Mukhtasar, maka ianya adalah amalan yang muwafiq dengan syarak, sepakat dengan syarak. Apa yang syarak suruh. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Quran Al-Azim menyatakan, al-amalul al-mutabi' li kitabillah wa sunnati nabiyhi. Amalan-amalan yang mengikut bagi kitab Allah dan sunnah nabinya. Itu jadi amalan salih. Tak dia buat sendiri reka-reka, yang tu bukan salih. Tak, saya rasa macam salih lah. Tak boleh. Tak ada pasal yang benda, tak ada kaitan apa pun, tak ada muafakat dengan syarak. Muafakat dengan syarak ni, syarak meraihkan traffic light. Mana dalam Quran tentang hukum tak boleh langgar traffic light? Kan? Tapi kan dia untuk memelihara nyawa. Kalau kita jalan dia boleh membahayakan nyawa kita, membahayakan orang lain, muafakat dengan syarak. Jangan kita tanya dalam Quran ada. Dalam Quran apa lampu traffic light memang ada. Pening lah. Nanti ada agak makhluk macam tu pun. Kan? Muafakat dengan syarak. Baik. Amal yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah Nabi. Dia tak boleh create sesuatu. Tak ada kaitan pun. Tiba-tiba dia create, dia jadikan benda ni benda yang salah. Apa dia? Dia pergi kubur, ziarah kubur. Tu dia tengok orang duk pacak pokok, ada orang duk siram air pokok, ada orang duk baca doa. Dia kata, saya ingat, mereka buat ni daripada buah pokok. Dia beli buah nenah tu pergi buah kat kubur. Dia kata daripada buah ni semua buah nenah bagus juga. Kan? Tanya apa sih bang buah-buah nenah? Daripada duk bubur, bunga, tamak, tak ada apa, baik tak nak pokok buah nenah. Yang ni, dia bukan bida'ah dah, critical bida'ah. Dia create, dia anggap ini satu amalan salah. Ziarah kubur, ada orang ambil istiqnas ke apa, dahan yang basah. Kan, dahan yang basah berzikir. Tak apa, siram ayam, tak apa. Dia pergi ambil kayu cendana, sikitnya mahal ke? Bubur ayak kuning tu apa nama tak ayak tu? Siram kat itu. Apa keuntungannya? Tak ada apa keuntungan pun. Ada apa-apa hujah? Tak ada. Menguntungkan businessman yang ada kat luar kubur tu ya. Pasal apa nak pergi buayak mawak itu dah nak bagi wangi? Apa manfaat kepada ahli kubur tu? Dia nak wangi ke dalam tu? Ini pening orang kita. Tapi dia anggap tu satu amalan soleh. Dia ambil Quran, dia buat batu nisan, bentuk macam Quran cantik, parihal, dia letak Quran. Pasal apa? Berkat. Bau ni tak kena azab di dalam tu. Dia tu kalau boleh keluar dia pagi 3-5 dengan batu nisan tentang kepala kan. Ini tak muafakat dengan kitab dan sunnah. Jadi jangan kita silap faham, jangan kita anggap ini adalah satu amal soleh. Amal soleh kena ada kayu ukur dia. Kita tak boleh buka macam tu. Tak, semua kita janji niat baik. Janji niat baik leceh. Kan? Janji niat baik ni punya pintu kalau kita buka, dia akan bawa kepada fitnah yang besar dalam agama.
Baik, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, Allah janji dalam ayat ni kalau kita tengok, Allah akan berikan kepadanya hayatan tayyibah. Apa yang dimaksudkan dengan hayatan tayyibah? Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Safatut Tafasir kata beliau, Allah akan berikan man amila salihan, siapa yang buat amalan salih, wahwa mu'minun ni, lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia benar-benar beriman. Ada iman, ada amal salih, apa yang kita akan dapat di dunia ni? Baik. Kata Allamah Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, Allah akan rezekikan kepada dia hayatan tayyibah. Yang dimaksudkan hayatan tayyibah itu bil qana'ah. Allah akan berikan dalam hati dia sifat rasa cukup dengan apa yang Allah rezekikan. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki halal, rezeki yang halal. Itu yang dimaksudkan kehidupan yang baik. Allah akan berikan taufik li salihil a'mal, taufik untuk buat amalan salih. Dunia pendapat, akhirat pendapat. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyatakan dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Quranil Azim, hayatan tayyibah tashtamilu, ianya mengandungi, termasuk dalam hayatan tayyibah itu wujuhur rahah, segala bentuk kerehatan daripada mana sudut pun, min ayyi jihatin kanat, dunia ke akhirat Allah akan bagi. Satu orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan bagi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan jismani kepada tubuh luar ni, nikmat kepada tubuh luar, dan juga kebaikan rohani. Ada iman, ada amal soleh, dua-dua dia akan dapat. Beliau datang antaranya tafsir Ali bin Abi Talha daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anha. Yang dimaksudkan hayatan taibah, kata Abdul Abbas radhiyallahu taala anhu, annaha hiya sa'adah, ianya ada kebahagiaan. Maksud siapa ada iman, ada amal soleh, Allah bagi sa'adah, bahagia. Sa'adah, Sa'diah boleh Ustaz? Sama, sa'adah bukan nama budak perempuan ke apa ke, kebahagiaan. Allah bagi bahagia. Tuan-tuan, hari ni kita boleh cari duit, kita boleh ada duit, tapi boleh kita beli bahagia? Tak boleh beli. Pergi hospital bahagia pun tak bahagia. Bahagia adalah sifat yang Allah beri kepada hati. Allah janji dalam apa? Iman, amal soleh. Tapi kadang ada orang kata macam simple kan, iman, amal soleh, kita kena usaha iman dan amal soleh. Jadi orang nampak iman, amal soleh, tak ada kah tajuk-tajuk yang complicated sikit, yang rumit sikit, yang bagi pening sakit kepala, malam tak boleh tidur fikir. Nak balik masuk kubur, bawa iman, amal soleh lah. Man rabbuka nak tanya tu kan, semua tu berkaitan dengan iman. Nak tanya pasal Nabi, tanya pasal ikhwan, semua tu amal. Iman, amal soleh. Kupong iman, amal soleh. Padang mahsyar yang valid, iman, amal soleh. Nak lepas tiket, nak lepas tu iman, amal soleh. Nak masuk syurga, iman, amal soleh. Padang mahsyar, iman, amal soleh. Tiba kita rasa macam iman, amal soleh ni macam remeh. Alamak, iman, amal, tak ada. Ada lain ke? Dia nak tajuk-tajuk yang kontroversi, boleh bagi sakit kepala, boleh bergaduh sikit, boleh kutuk orang. Dan dia pun sakit kepala kak. Baik. Imam Dhahhak rahimahullah ta'ala mengatakan, hayatan tayyibah yang Allah akan beri adalah rezeki yang halal, wal ibadah fid dunia, dan ibadah di dunia. Satu dunia Allah akan bagi rezeki kepada dia, rezeki yang halal. Siapa yang ada iman, ada amal. Semayang ada, iman ada, semayang pun tak ada, apa pun tak ada, zakat tak ada, apa kad pun tak ada, maka dia tak masuk dalam kategori ni. Tadi yang kita sebut kerugian di dunia dia. Rezeki yang halal Allah akan beri, dan ibadah di dunia Allah akan beri. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyimpulkan bahawa was-sahih anna hayata tayyibah, kalau kita nak ringkaskan bahawa kehidupan tayyibah yang Allah masukkan dalam ayat itu, kita boleh tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allah bima atahu, rawahu Ahmad.
Baginda Nabi SAW bersabda, telah berjayalah siapa yang telah terima Islam dan diberikan rezeki kifafan yang mencukupi. Hayatan tayyibah, Allah bagi rezeki yang mencukupi. Dan Allah gandingkan dengan apa? Wa qanna'ahu Allah bima atahu. Allah bagi sifat qanaah kat dia. Qanaah ni kaya jiwa. Rasa cukup. Kalau Allah tak bagi qanaah, dia jadi miskin jiwa. Dia kaya ada 7 billion pun, kalau Allah bagi miskin jiwa, dia rasa tak cukup. Macam mana tuan, kekayaan tuan ni dah melimpah ni. Nombor berapa dalam Malaysia ni di kalangan orang kaya? Saya tak boleh. Saya target nombor 1 ni. Saya malam tidur tak lena duk fikir nak jadi nombor 1. Kita kena asyik kanak tak kaya apa-apa, lena. Duduk tempat kerja pun lena. Duk tunggu bini mai, duk atas motor lena. Tanya siapa? Si lemak 3 bungkus tadi kena lepas beliau. Hicih memang tak ada. Kawan tu 207 bilion malam tidur tak lena. Qanaah yang Allah bagi. Qanna'ahullah. Allah akan bagi jiwa dia cukup. Allah kaitkan dengan apa? Iman, amal salih. Ada iman, ada amal salih. Ibnu Katsir rahimahullah taala seterusnya melanjutkan dengan satu lagi riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhlimul mu'mina. Allah taala tidak akan menzalimi orang mukmin, hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Satu kebaikan yang dia buat, Allah akan berikan balik di dunia kebaikan tersebut, dan Allah akan bagi ganjaran di akhirat nanti. Wa amal kafir, adapun orang kafir, fa yut'imu bihasanati fid dunya, Allah nanti bagi buat kebaikan di dunia, Allah bagi di dunia lagi kebaikan tu, Allah balas settle semua di dunia, hatta idza qada ila al-akhirah, sehingga dia bila balik kepada alam akhirat, lam takun lahu hasanatan, maka dia tak ada satu apapun amalan kebaikan. Yu'ti biha khairan, dia tak ada satu apapun amalan kebaikan. Sebab Allah bayar di dunia dah. Di dunia lagi Allah bagi settle. Jadi kerana tu, hadis ni riwayat Imam Muslim. Kata Allamah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ringkasan daripada potongan ayat ni, Allah bagi hayatan taibah. Siapa ada iman, ada amal salih, Allah bagi kepada dia kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah bagi kebaikan jasmani, rezeki yang halal. Allah bagi kebaikan jasmani dan juga kebaikan rohani, taufik untuk buat amalan salih, kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Kalau Allah tak bagi, kita tahu betul tapi tak boleh buat. Saya tahu sembahyang di rumah ni okey satu, tapi itulah tak daya. Pergi kerja, sekali kita pergi kerja, kita buat kerja di rumah dapat RM1 gaji. Pergi pejabat dapat RM27. Kita nak buat kerja di rumah, gila. Kira tengok sebulan. Kalau dunia punya cerita, akhirat tak apalah. Janji kita buat. Ayat tu kira famous dari dulu. Janji kita buat, banyak lagi yang tak buat. Dia kira dia bagus dah. Yang tu problem. Dalam akhirat, sekurang-kurangnya kita, kan? Bab dunia pula, kita mana boleh tengok sekurang-kurangnya. Kita kena capai, kena dapat. Yang tu problem. Dalam akhirat, Allah Ta'ala ajak suruh hasad dengki tak apa dengan orang lain. Retah, bukan hasad dengki, retah, tak puas hati dengan orang lain. Dia ni boleh sembahyang banyak. Macam mana dia? Awak dia doa sampai setengah jam, aku 3 minit lena. Dia ni puasa, dahsyat. Tek-tek Senin Khamis puasa. Dia ni macam mana boleh gaji lebih kurang aku, sat lagi sedekah Palestin, sat lagi Syria, sat lagi di sana sini duduk sedekah. Aku tengok dia macam nak sedekah dia. Awak dia rajin sangat. Kita kan secemburu dalam agama, tapi terbalik. Kita ni beragama kan, sampai soft depan pun sila masuk syurga dulu, tak apa aku main ikut belakang. Sebenarnya
Menghantar orang ke saf depan tu makruh hukum dia. Kita kena berebut. Sahabat Nabi berebut. Kada ayat taktilun. Sampai nak bergaduh. Kita tangtulah nampak sifat kita tu. Masya Allah. Silalah masuk syurga dulu. Pergi ke depan. Aku duduk belakang. Kan? Allah Rabbi, ya. Moga Allah memperbaiki kefahaman kita. Moga Allah rezekikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi iman dan amal. Tajuk yang kita bincangkan tadi, 3 perkara yang kita sebutkan secara ringkas. Pertama, kita bincangkan tentang iman. Dan juga tadi kita sebut tentang iman dan juga amal. Kita sebut iman dan Islam. Persamaan dan perbezaan. Dan kita jelaskan bahawa pendapat ulama muktabar setelah bincang panjang mengatakan sama. Iman Islam. Baik. Iman ada syarat dia. Satu orang mukmin dan Muslim tadi. Kemudian iman. Dia ada syarat dia. Dari segi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi lorah adalah membenarkan. Dari segi syarak membenarkan setiap apa yang Nabi bawa datang. Dan apa yang wajib kita ketahui, maklum bidarurah, benda yang asas dalam agama yang perlu kita ketahui. Kita membenarkan semua yang Nabi bawa datang tersebut. Baik, satu orang yang mengucapkan semata-mata dia membenarkan dalam hati, maka dia mukmin di akhirat. Bila dia mengucap, maka dia menjadi mukmin di dunia dan mukmin di akhirat. Kita melayan dia sebagai mukmin. Satu orang yang beriman, dia dah ucap kalimah semua cantik tapi dia tak beramal. Apa hukum dia? Dia adalah seorang yang fasik. Dia memerlukan kepada amal. Kenapa? Amal ini adalah pelengkap dalam kehidupan seseorang. Kalau satu orang tu jadi orang yang beramal, apa yang dia akan dapat? Penjelasan panjang yang kita telah beri. Ringkas saja, Allah akan berikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Janji-janji Allah Ta'ala. Allah akan beri kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah akan bagi manfaat zahir, manfaat jasmani dan manfaat rohani. Semoga Allah rezekikan kepada kita, menjadikan kita sebagai mukmin yang sejati. Semoga Allah Ta'ala membimbing kefahaman agama kita. Allah membimbing kita dalam kehidupan dunia, menjadikan kita sebagai manusia yang benar-benar berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.